This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Google Meet pada minggu ini. Sesi Google Meet yang sesi Google Meet kita yang ketiga. Minggu lepas kita dah belajar pasal sistem tulang dan juga sendi. Pada hari ini kita nak masuk sistem dan laluan peredaran darah manusia. Minggu depan kemungkinan besar saya tidak akan buat Google Meet sebab saya perlu ke sekolah. Saya ada kelas pagi tu. Dan minggu satu lagi tu awak dah masuk ke sekolah. Jadi kemungkinan besar hari ni adalah hari terakhir Google Meet kita. Dan bila kita masuk ke sekolah nanti, saya akan buat ulang kaji balik daripada topik yang asal-asal dahulu. Topik-topik yang pertama, kedua dan ketiga. Cikgu. Baik, cikgu. Dah boleh mulakan ke? Jadi kemungkinan besar hari ini adalah hari terakhir Google Meet kita. Nanti bila kita masuk sekolah, saya akan berulang kaji balik topik-topik yang telah pun kita belajar. Awak ingat balik topik kemahiran saintifik, kemudian topik hidup manusia. Jadi bila kembali ke sekolah nanti, saya akan berulang kaji. Oleh yang demikian, awak boleh ulang kaji balik, awak tengok balik video-video yang telah saya upload, video Google Meet kita, awak boleh buat ulang kaji balik ataupun awak terlepas, contohnya awak terlepas, minggu lepas awak tak dapat join, minggu ni awak dapat join kan. Awak tengok balik dekat YouTube, saya ada upload dekat WhatsApp, link-link bagi setiap topik. Sama juga seperti Google Meet pada hari ini, saya juga sedang merakam Google Meet ini supaya kawan-kawan awak yang tak dapat join boleh tengok balik selepas ini. Dan awak pun boleh buat ulang kaji. Jadi kita nak teruskan topik sains kita pada hari ini dengan sistem dan laluan peredaran darah manusia. Minggu lepas kita dah cover subtopik sistem tulang dan juga sendi. Hari ini kita nak masuk subtopik sistem dan laluan peredaran darah manusia. Sebelum kita teruskan, saya nak tanya berapa ramai yang dah beli buku aktiviti ni? Berapa ramai yang dah beli buku aktiviti ni? Boleh saya tahu siapa yang dah beli? Boleh kata saya dah beli. Saya dah beli. Seorang lagi? Seorang je? Saya belum beli. Dua orang dah beli, ada seorang belum beli. Yang lain? Buku ni saya beli dekat ni, kedai buku sekolah. Buku ni saya beli dekat kedai buku sekolah. Berapa? RM8 tu? Harga dia RM8.90. Sebab dia tebal kan, mahal jugalah. Disebabkan dia mahal, kita kena guna. Dia Nazif Syazwan. Awak angkat tangan, ada soalan ke? Awak dah beli Tengok Nazif ni, dia proaktif waktu PDPR ni, dia paling laju, dia paling cepat. Bagus Nazif. Dan saya assume awak dah beli buku ni Nazif? Buku ni kalau awak tengok dekat dalam buku senarai buku yang disarankan untuk dibeli, buku ni ada. Sebab kita akan pakai buku ni sebagai buku latihan pada tahun 2021. Buku ni tebal, sebab tu dia mahal, RM8.90. Saya beli untuk tahun 6 sekali sebab saya ajar tahun 6. Beli dua, dah dekat berapa ringgit? RM17 dah. Boleh makan nasi goreng kampung. 3 kali, RM17 kan. Tapi itulah, bila dah beli kita kena gunakan. Saya nak start guna pada hari ini. Tapi bila akhir pembelajaran nantilah, bukan sekarang. Sekarang ni kita nak belajar dahulu. Yang kedua, buku teks awak. Pastikan ada dengan awak pada hari ini, ada buku teks, buku nota dan juga alat tulis. Dan buku teks awak tu pastikan membalut. Perkara pertama yang saya nak tengok naik sekolah nanti, bila kita kembali ke sekolah, saya nak tengok buku teks awak telah pun dibalut. Itu benda pertama yang saya nak cek. Yang kedua baru buku nota sains awak, sains A, sains B. Saya ulang sekali lagi
buku awak tu, buku teks awak yang awak dapat tahun ni, buku yang baru, benda pertama saya nak semak, cek bila buka sekolah nanti, bila awak kembali ke sekolah, saya nak semak buku teks awak sudah pun berbalut. Okey. Baik, sekiranya awak telah pun bersedia dengan buku teks, awak telah pun bersedia dengan buku, alat tulis dan juga buku nota, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Ini sekadar secara langsung apa yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu sistem peredaran darah manusia. Okey, seperti mana yang kita semua tahu, darah ni dia sangat penting dalam tubuh manusia. Okey, darah ni penting. Kenapa dia penting? Nanti kita akan belajar. Okey, sebahagian besar daripada tubuh manusia terdiri daripada air, termasuklah darah. Okey, dalam badan kita ni 70% air dan darah. Okey, darah terdiri daripada sel darah merah. Kalau awak baru tahu, sel darah ni dia terdiri daripada sel darah merah ada, darah putih ada dan plasma. Bukan darah ni bukan dia warna merah saja. Dia ada darah merah, darah putih dan juga plasma. Okey. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Okey, jadi sekarang saya nak awak sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak tunjukkan dahulu video. Okey, satu video yang secara terperinci macam mana berlaku je sistem peredaran darah dalam badan manusia ni. Okey, sekiranya telah bersedia, mari kita lihat video bersama-sama. Okey, siapa yang tak nampak, kalau siapa yang pakai handphone, awak boleh zoomkan awak punya skrin tu. Yang pakai handphone yang pakai laptop, besar lah kan skrin je kan. Yang pakai handphone tu, awak boleh zoom macam awak zoom gambar, awak pinchkan dia. Kalau nak zoom out balik, awak pinch out balik. Okey, siapa yang pakai handphone tu? Okay, siapa yang pakai laptop dah besar kan? Okey, mari kita teruskan. Dalam video ini, anda akan belajar tentang fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Okey, dalam video ni awak akan belajar yang pertama, bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Okey, apakah dia bahagian-bahagian yang terlibat dalam peredaran darah kita? Dan yang kedua, awak akan belajar apa fungsi bahagian-bahagian tersebut. Okey, nanti kita akan belajar. Sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting di dalam tubuh kita. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Mari kita perhatikan bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia dan fungsinya. Terdapat 4 bahagian utama yang terlibat, iaitu jantung, peparu, salur darah dan darah. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke seluruh peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Bahagian kiri jantung mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen
Okey, dia kata bahagian kiri. Okey, dia kata bahagian kiri kan. Tapi dekat skrin awak tu dia tunjuk bahagian kanan. Kenapa? Dia kata bahagian kiri. Ni bahagian kiri ni. Tapi bila awak tengok dekat skrin gambar dia belah kanan. Kenapa? Sebab jantung tu, okey contoh. Okey, contohnya ini jantung tu. Bila kiri, bila kita menghadap ke hadapan, jantung tu dia macam ni. Dia kiri kat sini kan? Kiri kat sini, kanan kat sini. Okey, kiri, kanan. Tapi bila kita tengokkan dia, dia jadi belah sini. Sebab tu ini adalah bahagian kiri, ini adalah bahagian kanan. Yang sebelah sini bahagian kanan, ini bahagian kiri, ini bahagian kanan. Sebab jantung tu dekat badan kita dia macam ni. Dia macam ni. Okay, ni kiri, ni kanan. Jadi bila ditengok dalam, bila kita tengok depan-depan, sebab tu dia berpusing sebelah kiri sebelah sini, kanan sebelah sini. Jangan tertukar pula. Ke seluruh tubuh. Bahagian kiri jantung mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Manakala bahagian kanan jantung mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Ingat lagi tak peparu? Topik tahun lepas. Topik tahun 4. Laluan pernafasan manusia. Hidung, trakea, peparu. Nanti ada kaitan dengan jantung. Semua sistem dalam badan kita ni ada kaitan antara satu sama lain. Salah satu organ tidak berfungsi, semua tak boleh berfungsi. Semua mesti berjalan. Lepas tu kita kena jaga badan kita. Ni, peparu. Kalau siapa masih ingat 4 Zamrud tahun lepas, saya suruh lukis peparu. Macam ni lah dia bentuk dia. Kan, ingat tak? Saya suruh awak lukis peparu satu muka surat. Besar-besar saya suruh awak lukis. Macam ni lah peparu awak tu. Okay, jantung tadi dekat mana? Dekat tengah-tengah dia tu. Dekat sini jantung. Dia ada kaitan. Peparu dengan jantung ada kaitan. Ni tadi yang Lucina ni, tulang rusuk. Kita dah belajar minggu lepas. Ada kaitannya juga. Kalau siapa masih ingat. Dia untuk apa? Menjaga organ-organ dalam tubuh badan manusia. Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Okey, ini adalah kerata rentas tubuh manusia. Ini peparu. Dekat tengah-tengah peparu ni ada jantung. Dekat jantung ni dia ada kaitan. Dia ada berkaitan dengan peparu ni. Anda boleh mengimbas semula proses pertukaran gas semasa pernafasan manusia yang telah dipelajari di tahun 4. Okay, ni yang saya kata tadi. Ada darah merah, darah putih dan juga plasma. Ni ada. Ini adalah saluran darah awak. Siapa yang putih je boleh tengok kat tangan. Ada saluran darah. Saya hitam sikit. Saya kurang nampak lah. Dekat tapak tangan ada. Bukan tapak tangan. Dekat belakang tapak tangan. Kita boleh nampak saluran darah. Macam warna hijau-hijau sikit. Siapa yang putih boleh nampak dengan jelas. Dalam saluran darah tu macam ni lah. Dia seolah-olah macam ni lah. Salur darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Salur darah
mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengangkut oksigen, nutrien, air, dan bahan kumuh. Okey, dalam darah kita ni dia mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh apa? Karbon dioksida. Okey, inilah dia empat sistem yang terlibat dalam peredaran darah manusia, iaitu yang pertama jantung, peparu, salur darah dan juga darah. Okey, jadi fungsi dia ni jantung mengepam darah ke peparu dan seluruh tubuh. Jantung tadi terletak dekat mana? Dekat tengah-tengah peparu. Okey, peparu pula. Apa fungsi dia? Tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Okey. Udara yang awak sedut tu daripada hidung pergi ke trakea dan kemudian ke peparu. Okey, udara tersebut akan bertukar masuk ke dalam salur darah, oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Jadi salur darah tadi membawa oksigen ke seluruh tubuh manusia melalui darah. Dan darah ni pula fungsi dia untuk mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh ni karbon dioksida lah. Sebab itulah kalau kita krem, oksigen tak sampai kat kaki contohnya kan. Oksigen tak sampai kat kaki, maksudnya darah tak sampai kat kaki lah maksudnya. Siapa yang kena stroke tu darah tak boleh lalu tu sebab dia tak boleh bawa oksigen. Dia tak ada oksigen, kita akan awak tahulah macam mana apa yang berlaku sekiranya kita tidak dapat oksigen. Jika anda suka. Okey. Sekarang saya dah awak tengok buku teks awak. Okey. Buka buku teks awak, muka surat 28. Mari kita baca sama-sama. Okey, muka surat 28 Okey, muka surat 28. Buku teks awak muka surat 28. Okey, sistem peredaran darah manusia. Tengok dekat gambar. Ada seorang anak ditanya ayah dia, ayah sakitkah? Oh tidak, ayah sedang menderma darah. Okey, menderma darah merupakan amalan mulia untuk membantu mereka yang memerlukannya. Tengok, okey, siapa yang pernah menderma darah dia tahu beg dia macam ni. Okey, nanti bila awak dah meningkat dewasa, bila awak dah boleh menderma darah, silakan menderma darah sebab setiap titisan darah tu kita dapat membantu ramai orang. Okay. And then bila awak dah besar sikit nanti, bila awak masuk tingkatan nanti, awak akan belajar. Darah ni ada banyak jenis. Ada darah A, darah AB, darah B, darah O. Okay. Darah ni boleh, bukan semua orang boleh menderma, maksudnya kita ada beberapa jenis darah dan ada beberapa jenis yang boleh terima, ada beberapa jenis yang boleh derma. Contohnya macam kalau darah O, dia boleh derma dekat semua orang. Kalau awak tahulah nanti bila awak masuk sekolah menengah awak akan belajar. Okey. Bila darah O, dia boleh derma untuk semua orang. Bila darah AB, dia tak boleh derma untuk orang lain, tapi dia boleh derma untuk darah AB saja. Nanti bila awak tingkatan nanti awak akan belajar. Okey. Sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting dalam tubuh kita. Sistem ini mengangkut oksigen, tadi. Darah ni dia mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Okey, darah tu yang membawa. Okey, bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah jantung,
salur darah dan peparu. Okey, tadi kita dah tengok empat bahagian utama yang terlibat dan juga fungsi dia kita dah tengok tadi. Okey. Ini saya kata tadi bahagian kiri, bahagian kanan kan. Dekat dalam gambar, bahagian kiri je kat belah kanan, bahagian kanan ni kat belah kiri sebab jantung tersebut, okey, saya tak nak awak keliru. Sebab jantung tersebut dia asalnya dekat badan kita macam ni. Okey, dekat badan kita macam ni. Okey, ni kiri, ni kanan. Tapi bila dia tengok kan dekat gambar, jadi belah sini kiri, belah sini kanan. Okey, jangan keliru belah kiri dengan belah kanan. Okey, jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Okey, setiap kali jantung kita berdegup, setiap kali dia berdenyut tu, berdegup tu, darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Okey, cuba awak pegang jantung awak, cuba awak cari jantung awak. Cuba awak tengok berdegup tak? Siapa yang jantung dia tidak berdegup, boleh cakap, cikgu saya tidak berdegup. Cuba cakap macam tu. Cuba beritahu saya siapa yang jantung dia tidak berdegup. Tak ada semua berdegup Okey. Siapa yang jantung dia tidak berdegup bermaksudnya dia tidak ada nyawa. Okey, jantung mempunyai dua bahagian, bahagian kiri. Okey, bahagian kiri ada fungsi dia, bahagian kanan ada fungsi dia. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Kita perlukan oksigen. Jadi, oksigen tu dipam ke seluruh tubuh kita dekat bahagian kiri jantung. Okey, manakala bahagian kanan pula dia mengepam darah yang mengandungi karbon dioksida tadi yang telah pun ditukar ke dalam peparu. Okey, sebab itu jantung belah kiri selalunya lebih besar daripada jantung belah kanan sebab jantung belah kiri ni dia kena pam dekat seluruh anggota badan. Bahagian kanan pula dia pam dekat satu tempat je, dekat peparu. Jadi bahagian kiri kena besar sikit. Selalunya macam tu. Okey, baik. Ini contoh dekat muka surat seterusnya, muka surat 29. Kita tengok dekat buku teks awak muka surat 29. Okey. Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Ni peparu. Okey, kalau awak masih ingat tahun lepas sistem pernafasan manusia, apakah laluan ketika menarik nafas, iaitu hidung, trakea, peparu. Okey, dekat peparu ni ada saluran ni dia akan bertukar, dia akan menukarkan oksigen tu ke dalam darah dan karbon dioksida dimasukkan balik ke dalam peparu dan kita hembus balik. Okey, laluan ketika menghembus nafas, peparu, trakea, hidung. Okey, salur darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Okey, salur darah ni yang saya kata, tengok dekat awak punya tangan tu, dah saya tunjuk. Okey, ni tangan awak ni. Kalau awak nampak sebab saya gelap kan. Ada nampak macam salur darah. Siapa yang putih nampak lah kot. Awak tengoklah sendiri dekat tangan awak tu, ada tu salur darah. Okey. Kemudian ada darah pula. Dalam salur darah ada darah. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh apa? Karbon dioksida. Yang mana akan disingkirkan di peparu. Disingkirkan ke peparu dan dikeluarkan melalui menghembus nafas. Okey. Kita tengok laluan dia pula. Laluan peredaran darah manusia. Okey, ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Ni, yang belah kiri tadi kan. Okey, sekali lagi saya ingatkan dekat dalam gambar memang dia belah kanan. Tetapi bila dekat dalam badan kita, dia terbalik kan. Maksudnya jelah kita ibarat sedang tengok orang. Okey, orang tu jantung dia dekat belah kanan kan, tapi sebenarnya dekat belah kiri. Yang dia pusing. Okey, daripada peparu tadi. Bila tarik nafas, menarik nafas daripada hidung, trakea dan juga peparu. Okey, kita menarik nafas oksigen. Okay, jadi oksigen ditransfer ke jantung dan melalui darah, dan darah daripada jantung ni dia pam ke seluruh anggota badan.
Okey, contohnya ke tangan ke kaki ke kepala ke, ni. Okey, kemudian darah yang mengandungi karbon dioksida akan balik ke jantung dan dipam keluar ke peparu. Okey, dekat dalam peparu ni dihembus semula melalui peparu, iaitu laluan peparu, trakea dan juga hidung. Sekali lagi. Okey, kita tarik nafas. Okey, udara, oksigen, kita tarik nafas, oksigen kan? Okey, oksigen masuk melalui hidung, trakea dan peparu. Okey, bila dekat peparu, oksigen tu dimasukkan ke dalam darah, dalam saluran darah, dan darah tu dibawa ke jantung melalui saluran darah. Okey, darah dibawa ke jantung. Okey, belum sampai kaki lagi, dia kena pam dulu. Okey, kemudian dipam ke seluruh anggota badan dekat jantung belah kiri. Okey, yang merah ni banyak oksigen lah. Okey, jadi bila oksigen tu dah sampai ke kaki kita, dia tukarlah kepada ni karbon dioksida dan kembali balik ke jantung belah kanan dan dikeluarkan balik ke dalam peparu dan kita hembuslah nafas. Itulah dia kaitan antara peparu dan juga jantung. Siapa yang lupa topik sistem pernafasan, ingat balik tahun lepas, topik tahun 4. Boleh awak boleh tengok balik YouTube untuk belajar balik sistem pernafasan manusia. Okey, ni dia punya penerangan. Nombor 1, muka surat 31. Okey, buku teks awak yang dah berbalut tu, muka surat 31. Okey, yang pertama, apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Okey, kita tarik nafas, udara masuk dalam trakea, masuk dalam peparu dan diserap ke dalam salur darah yang warna merah ni. Okey. Jadi yang nombor 2 pula, darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Darah lebih oksigen. Jantung, kemudian dia masuk ke dalam jantung belah kiri. Okey, jantung mengepam darah lebih oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Okey, disebabkan dia kena pam dekat seluruh bahagian tubuh, banyak tempat. Okey, saiz jantung bahagian kiri tu lebih besar. Dinding dia ni lagi besar sebab dia kena perlu pam. Sebab itulah dinding belah kiri ni lagi besar daripada dinding belah kanan. Okey. Setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, karbon dioksida terhasil dan diserap ke dalam darah balik. Okey, ni yang warna biru ni, darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Darah lebih karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung. Okey, kemudian darah yang lebih karbon dioksida ni dibawa balik ke jantung melalui saluran darah. Jantung belah mana? Belah kanan. Okey, dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam ke peparu. Okey, peparu akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Okey. Itu muka surat 31. Proses peredaran darah berulang setiap kali kita bernafas. Itulah je pentingnya bernafas. Okey. Kita perlukan udara untuk hidup. Kalau contohnya dalam 30 minit kita tidak bernafas, kita akan mati. Okey, jadi itulah dia kepentingan bernafasan, sebab dia membekalkan oksigen ke dalam seluruh anggota badan melalui darah yang dipam oleh jantung. Okey. Baik, tengok muka surat 32. Muka surat 32, melakar laluan peredaran darah. Ini nanti kita akan buat dekat sekolah. Okey, muka surat 32. Lagi 2 minggu lagi kan, kita akan buat dekat sekolah. Okey, muka surat 32. Jadi saya harap sebelum kita masuk sekolah secara bersemuka, awak masuk balik dalam kelas awak tolong ulang gaji balik apa yang kita belajar pada tahun ini. Kalau awak tak ingat, awak boleh YouTube, awak boleh tengok video-video yang ada dekat YouTube, ataupun awak boleh tengok balik video-video kita, Google Meet kita, supaya nanti bila awak dah masuk kelas, kita boleh terus membuat aktiviti seperti inilah. Okey, melakar laluan peredaran darah. Okey. Baik, mari kita tengok kembali video tadi. Okey, tengok balik video tadi. Dalam video ini, anda akan belajar tentang
fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Okey, tadi kita dah belajar tadi. Kita dah belajar apakah bahagian utama yang terlibat dan juga apakah fungsi bagi bahagian-bahagian utama yang terlibat tadi. Okey, bahagian utama yang terlibat tadi kita ada paru-paru, kita ada jantung, kita ada darah, kita ada salur darah. Ada 4. Okey, kemudian kita nak belajar apa fungsi dia pula kan? Kita dah belajar. Okey. Sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting di dalam tubuh kita dan bahan kumuh. Okey, ini ibarat seolah-olah apa yang berlaku dalam salur darah lah. Okey, yang warna merah ni adalah sel darah merah. Okey, jadi darah kita ni dia mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Tadi kita dah belajar kan. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Perhatikan bahagian utama darah dan darah. Terdapat 4 bahagian utama yang terlibat iaitu jantung, peparu, salur darah dan darah. Okey, ini dia 4 bahagian utama yang kita dah belajar tadi. Jantung, peparu, salur darah dan darah. Okey. Okey, ingat balik jantung awak tadi, dia berada dekat tengah-tengah peparu. Peparu ni awak dah lukis tahun lepas kalau awak masih ingat lah. Okey, kemudian awak kena ingat belah kiri dia, kalau kita tengok gambar, belah kiri dia dekat belah sini. Okey, belah kanan dia dekat belah sini. Tapi sebenarnya kalau kita dipusingkan badan, betul lah belah kiri dia belah sini, belah kanan dia belah sini. Okey, jangan keliru. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke seluruh peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Bahagian kiri jantung mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen. Okey, ni tadi saya kata dia punya dinding jantung belah kiri lagi tebal daripada dinding jantung belah kanan sebab dia kena pump darah ni ke seluruh anggota badan. Banyak tempat yang kena pergi. Jadi pump dia tu kena tebal lah. Okey, dekat bahagian kanan ni pula dia pump ke peparu saja, satu tempat saja. Jadi nipis sajalah. Okey, sekali lagi saya ingatkan dekat dalam gambar memang sini belah kanan, ini belah kiri, tapi sebenarnya jantung itu dibalikkan, betul lah, ni belah kiri, ni belah kanan. Alright. Ke seluruh tubuh. Manakala bahagian kanan jantung mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Ni dia. Okey, jantung, ni peparu kan. Peparu ni awak dah lukis tahun lepas. Sekarang ni tahun ni kita masuk satu lagi, jantung pula. Okey. Anda boleh mengimbas semula proses Okey, ini adalah salur darah. Dekat dalam salur darah, dia membawa sel darah merah, sel darah putih dan juga plasma. Okey, sel darah merah ni dibawa oksigen, dibawa air, nutrien dan juga bahan kumuh seperti karbon dioksida.
Salur darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Okey, salur darah dia mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Salur darah Nampak? Dekat otak pun ada bawa, dekat tangan ada bawa, semualah, semua bahagian kita ni, semua badan kita ni ada salur darah. Contohnya kalau kita luka dekat lutut, keluar darah kan. Itu maksudnya salur darah tu dia terkoyak lah. Bila dia terkoyak, darah pun keluar. Ataupun dekat mana? Dekat tangan kita terkena pisau, dia akan keluar darah. Itu bermaksud saluran darah tu dia terkoyak. Itu yang terkeluar darah tu. mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengangkut oksigen, nutrien, air, dan bahan kumuh. Okey, ini ada tadi rumusan untuk hari ini. Ini adalah 4 bahagian utama yang terlibat dalam peredaran darah. Ada jantung, peparu, salur darah dan juga darah. Okey, ini fungsi bagi jantung iaitu mengempam darah ke peparu dan seluruh tubuh. Fungsi bagi peparu adalah tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Kita dah belajar tahun lepas. Salur darah mengangkut darah ke seluruh tubuh. Darah pula mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Okey, semua ni diperlukan dalam memastikan peredaran darah dalam badan kita. Okey. Selesai topik peredaran darah manusia. Jadi saya buka kepada soalan. Siapa yang ada soalan boleh buka mic, boleh tanya saya soalan. Siapa yang ada soalan? Sebelum kita pergi ke latihan. Kalau tak ada soalan saya nak tanya. Ya, ada soalan. Silakan. Ya, kalau kita kena pisau dia terkoyak kan, tapi bila balik nanti dia bersambung balik ke? Okey. Kalau kita terluka kan, contohnya kita main pisau ataupun adik kita tercocok kita ataupun kita walaupun kertas sekalipun, kan kertas ni. Walaupun kita tengah baca buku tapi bila kita tercarik dekat sedikit ni kan, tiba-tiba lah kita terguris sedikit, walaupun kertas yang lembek ni sekalipun, kita boleh terluka. Siapa pernah kena dia tahulah pedih dia macam mana. Okey, satu pedih ketika mula-mula terguris, kedua pedih masa nak mandi nanti, memang pedih. Okey, apabila kita tercarik ataupun kita terluka lah mana-mana kat bahagian tubuh kita, okey, mula-mula darah merah tu akan keluar. Okey, kita akan keluar darah. Okey, jadi antara langkah yang kita boleh ambil adalah kita pergi basuh, kita lap dengan antiseptik supaya tak ada bakteria ke. Okey, kalau tak buat macam mana cikgu? Okey, kalau tak buat dia tetap akan mengeras. Kita panggil dia blood clot. Sebab saya dulu belajar masa darjah awak, saya belajar dalam BI. Okey, kita panggil dia blood clot. Darah apa Kita panggil darah beku Bukan darah beku. Dia akan darah kering. Dia akan kering. Okey, terima kasih. Dia akan kering. Okey, dulu saya belajar dalam BI tau. Nama dia blood clot. Okey, dia akan kering dan dia akan mengeras. Okey, dia akan mengeras. So sebab itulah Tuhan ciptakan tubuh kita ni sangat sempurna. Dia sebab bila kita terluka, kalau dia tidak kering, dia akan terus keluar sampai habislah darah kita. Bila darah kita habis, kita boleh mati. Jadi Tuhan dah ciptakan badan tubuh kita ni sempurna. Contohnya kalau ada luka, dia akan kering sendiri. Bila dia kering sendiri, dia akan tutup saluran yang terbuka tadi. Jadi darah-darah lain tak boleh keluar. Okey, dah kembali seperti normal. Okey, dia dipam balik ke seluruh badan dan sebagainya. Okey. Jadi soalannya tadi, apakah yang akan berlaku sekiranya kita terluka?
Okey, betul darah akan keluar, tetapi lama-kelamaan dia ni akan kering. Bila dia akan kering, bila darah tu tersebut kering, dia akan menutupi bahagian saluran darah yang terbuka tadi. Bila dah tutup, okey, darah dah tak boleh keluar balik. Baik. Tetapi ada satu penyakit, saya tak ingat penyakit apa, yang memang berlaku dekat dunia ni. Ada manusia yang dia mempunyai penyakit, darah dia memang tak akan kering. Ada satu penyakit. Jadi dia perlulah sentiasa ambil ubat dan tidak boleh luka. Okay, perlukan rawatan yang sangat rapi supaya tidak luka. Kerana apabila dia terluka, darah dia akan terus mengalir. Dia tidak akan kering. Ada satu penyakit dekat dalam dunia ni. Kita tak ingat penyakit apa. Tapi itu daripada kecil dah boleh tahu dah. Maksudnya daripada kecil lagi telah pun diberi rawatan yang rapi dan dia telah diberi penjagaan yang rapi. Okey, bagus, soalan yang bagus. Soalan lain? Ada soalan lagi? Nanti bila awak dah tingkatan nanti awak akan belajar. Darah ni ada banyak jenis. Darah A, darah B, darah O. Daripada situ awak boleh tahu sifat diri awak. Adakah awak seorang yang baik hati ataupun awak kedekut? Melalui darah lah. Darah, contohnya kalau awak darah AB, awak tak boleh menderma ke orang lain. Tak sesuai. Darah awak tak sesuai untuk menderma. Awak sesuai untuk menderma dekat bahagian awak je. Untuk kawan awak yang ada AB saja darah je. Kalau awak darah O, awak sangat penderma. Awak sangat pemurah sebab awak boleh derma kat semua orang. Semua orang boleh terima darah awak. Nanti awak akan belajar tingkatan nanti. Menarik. Topik darah, topik jantung ni menarik. Okey, lain? Soalan lain? Sebelum kita pergi ke soalan. Tapi janganlah awak pergi saja-saja pergi lukakan tangan awak pula. Awak kata, oh tak apa, nanti dia kering. Luka je lah. Mainlah pisau. Tak apa, nanti dia kering. Okey, kalau awak tahan sakit, awak kebal, awak buat lah. Masa nak toreh je dah sakit. Itu dah sakit. Lepas tu bila awak mandi nanti lagi sakit. Kalau siapa pernah kena dia tahulah sakit tak sakit. Soalan tertoreh tu. Okey, lain, soalan lain. Cik nak chat. Ada soalan lain? Apal ada soalan lagi tak, Apal? Apal suka tanya soalan, cepat. Kalau tak tahu tanya saya. Tak ada. Tamu dek lain, ada soalan? Kalau tak ada soalan saya nak tanya. Okeylah, saya tanya. Ada 4 bahagian utama yang terlibat dalam peredaran darah. Senaraikan saya 4 tersebut. Okey, siapa tahu yang pertama? Siapa-siapa je boleh jawab. Ada 4 bahagian yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, siapa-siapa boleh jawab, buka mic. Yang pertama, dia tidur. Saya panggil Okey, siapa? Saya panggil. Kalau orang jawab kan, saya panggil. Okey, yang pertama Iqbal. Iqbal, 1 bahagian. Berikan saya 1 je. Mana-mana ni? Mana-mana 1 boleh? Iqbal. Paru. Okey, terima kasih. Okey, yang kedua Nazif. Nazif, yang kedua. Peparu dah cakap. Yang kedua? Jantung. Okey, bagus. Yang ketiga, Muslimah. Yang ketiga, jantung dan peparu cakap. Yang ketiga, ada Siti Muslimah. Okey, yang ketiga ni lah. Zarif, yang ketiga. Salur darah. Salur darah. Okey, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, Usna. Usna, yang keempat. Darah. Okey, bagus. Baik. Fungsi dia, ni ada fungsi dia. Okey, sekarang ni kita pergi pada latihan pula. Okey, kita nak pergi pada latihan. Kita tengok buku awak ni, yang dah beli tu. Okey, buka surat. Okey, sebab buku ni mahal, RM8.90. Boleh beli 2 nasi goreng kampung. Jadi kita kena guna. Okey, buka surat. Okey, muka surat 19. Ni, muka surat 19 dan juga muka surat
Tak, muka surat 19 saja. Okey, awak buat dekat awak buat muka surat 19. Hari dan juga tarikh jangan lupa. Hari ini adalah hari Selasa, tarikh 23 hari bulan 2 2021. Okey. Awak buat muka surat 19. Nanti dekat sekolah kita akan bincang. Okey, ada soalan tak? Okey, kita tak buat sekarang. Awak buat kat rumah. Ni muka surat 19. Okay, siapa yang belum beli nanti boleh pergi beli. Bila dekat sekolah nanti baru kita bincang. Hari dan tarikh jangan lupa. Hari ini Selasa 23 hari bulan 2. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan saya nak end Google Meet kita. Tak ada. Okay, tak ada Okay, baiklah. Kalau tak ada, itulah saja pada hari ini. Terima kasih kerana join Google Meet kita pada hari ini. Yang kemungkinan besar adalah yang terakhir. Lepas ni kita dah boleh kembali ke sekolah, kita dah boleh buat penyiasatan dan sebagainya. Terima kasih kerana telah join Google Meet saya selama ini, dalam beberapa minggu ni. Okay, saya nampak muka yang sama je. Bagus, tahniah. Okay, jangan risau, saya akan bagi awak TP yang tinggi sebab awak sentiasa join Google Meet saya. Sebab saya tengok ni orang yang sama saja. Okay, saya akan bagi awak markah yang tinggi. Okay, tahniah, terima kasih. Okay, saya sangat hargainya. Okey, kalau sekiranya tiada soalan ataupun tiada apa-apa yang nak dikongsi, kita end Google Meet kita. Sekian, terima kasih. Bye. Bye. Bye.